Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Kuasa Masjid Al-Ghafur pada Latif Perlis, tuan-tuan, Bapak Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan, diberi kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita solat maghrib subuh berjemaah dan dapat kita sama-sama sambung kuliah mingguan kita, tuan-tuan. Pada hari ini, tuan-tuan, tajuk kita berkaitan dengan larangan menarik kembali hadiah yang telah diberikan. Cerita hari ini, kita bagi hadiah ke orang, kita ambil balik. Bahasa polis kita mudah, buruk siku. Bagi ke orang, duduk tak duduk, dia ambil balik hadiah ataupun benda yang kita bagi ke orang tu. Dalam Islam kita, Nabi larang, tuan, perbuatan ni, yang mana menarik balik hadiah yang kita bagi ke orang. Itu tajuk kita ni, tuan. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita akan tengok sikit tentang satu benda, tuan. Ini sedekah. Macam sama jugalah, sedekah ni pemberian juga. Tapi apakah nilai sedekah tu, kan? Sedekah sebanyak sendi. Apa maksud dia? Sedekah, kita bagi sedekah ni sebanyak sendi, tuan. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian adalah nikmat tubuh yang terdiri dari persendian-persendian. Bahkan di dalam surah disebutkan setiap manusia memiliki 360 persendian. Okay, tuan, nikmat, tuan, yang besar yang kita ada ni Allah bagi sendi. Macam mana, tuan? Jari, tuan. Jari ni kita ada kepok. Kepok ni, tuan, setiap hujung wah-wah ni dia ada sendi, tuan. Sebab tu kita boleh bergerak. Tangan kita boleh bengkok. Ni ada sendi, tuan. Ni kalau kita tengok, kalau kereta pun dia ada ball joint dia ada apa? Dia ada punya apa? Penyambung dia tu. Kita punya badan kita pun ada sendi-sendi ni. Semua sendi ni dikatakan ada 360 sendi. Ada 360 joint tu. Lihat kita, badan kita, telinga kita, semua badan ni, semua tu ada sendi-sendi tu, tuan. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Nikmat besar, tuan. Bagi Allah, Ustaz, jari tak boleh nak kepok. Contoh ni baru satu jari, ada 2-3 sendi. Nak boleh kepok jari ni pun, kalau tak ada nikmat, tuan, tak makan. Nak makan nasi pun nak suap, tak kena, tuan. Nak boleh angkat ni, angkat, tarik, ni berapa sendi ni, tenaga kita nak angkat, semua tu nikmat Allah bagi. Kita tergeliat sikit pun, jatuh motor ke sebagainya, tu pun tak sangka dah, beradui, buh minyak angin sebagainya. Sebab apa? Kita sendi dah sakit, tuan. Sampai-sampai Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lainnya dengan berbagai jenis redaksi. Di antaranya Nabi SAW berkata kepada para sahabat, setiap pagi, setiap matahari terbit, maka setiap persendian yang dimiliki oleh anak Adam, setiap persendian tubuh kita, maka wajib untuk disedekahi. Dalil yang pertama, tuan, terbit saja matahari setiap pagi ni, kita ada 360 sendi tadi ni. Kita kena bagi sedekah dekat sendi kita. Bahasa mudahnya, kalau kita sewa kereta, orang bagi sejam, 2 jam, sewa kereta apa? Sehari berapa? RM60. Orang kahwin ni kalau hujung minggu RM100 sehari. Contoh tu sewa kereta. Sebab nak pusing pergi langkawi. Ni kita ni, kata Allah bagi sewa ni jari kita ni, berapa sendi ni? Sehari sekupang kata. Contoh, orang akan berapa rumah kita ni? Rumah apa lah ni? 65 dah. Pergi kalau sehari sekupang, tuan, berapa dia boleh dulu nak bayar? Tu bau satu sendi. Ni ada 360 sendi, tuan. Maka hal ini terasa berat bagi kaum muslimin, ya. Mereka sampai bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang mampu untuk bersedekah sebanyak itu setiap persendian tubuh kita?" Maka Nabi Jadi sahabat tanya, macam mana ya Allah? Rasulullah ni,
kan? Nak bayar sedekah setiap sendi ni mana mungkin kita nak bayar, kan? Jadi Nabi jawab macam mana? Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Zikir kita tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sedekah, kan? Sambil zikir sambil sedekah pahala dia, kan? Berjalan menuju masjid salat adalah sedekah, mengangkatkan barang orang kendaraannya adalah sedekah, dan mencukupi semuanya. Tidak perlu kita hitung-hitung sudah berapa kali sedekah, sudah berapa kali berzikir. Nampak? Walaupun orang nak sedekah apa, zikir tak banyak, terutama masjid tadi pun satu langkah dia angkat pahala, satu langkah dibuang dosa, satu langkah dia angkat darjat. Nampak? Tu dah main masjid, kan? Buang barang apa, barang halangan kat jalan, pelepas nyok ke apa ke tengah jalan, kita buang pun sedekah. Angkat barang orang, kan, pinat sebagainya, nampak barang dia berat banyak sangat, tolong lintas dia sebagainya, pun dapat sedekah, kan? Cukup dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha, maka mencukupi semua sedekah tersebut. Kalau kita nak berzikir banyak, ustaz, tak terzikir saya ni. Contoh, pergi orang yang aziz zikir, alhamdulillah. Nak tolong orang, saya ni nak berjalan diri pun tak larat ni, nak tolong orang pula pakai doa lah ustaz weh. Contoh. Jadi apa dia? Ruang dia tak boleh tolong orang, tak boleh ni apa sebagainya. Kita apa? Minimanya solat 2 rakaat duha. Itu pun sedekah. Habis semua untuk apa tu? 350 60 buat kita tadi. Nampak tu dengan sebenarnya 2 rakaat tadi dah cover dah kita untuk sedekah untuk diri kita dah, tuan. Jadi jangan kita tinggal solat duha ni. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, yang pertama adalah yaitu betapa banyaknya dosa seorang manusia. Ketika setiap pagi kita wajib untuk bersedekah 300 lebih sedekah sesuai dengan jumlah persediaan kita, maka seseorang yang dia kurang sedekahnya, kurang zikirnya, kurang ibadahnya, kurang bersyukurnya, maka dia memproduksi 300 lebih dosa setiap harinya. Maka bisa kita bayangkan betapa banyaknya dosa yang kita produksi setiap harinya. Maka janganlah kita merasa pede, merasa yakin dosa kita sedikit dan pahala kita banyak. Jangan. Kemudian faedah lainnya, hendaknya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nak beritahu apa tadi? Allah buang dosa kita. Dengan solat kita tadi, duha tadi, dah cover sedekah untuk kita balik. Nikmat Allah bagi kita, berjalan dan berlari, makan, minum sebagainya. Semua ni sendiri Allah bagi, kita guna, tuan. Sampai lah ni, alhamdulillah kita boleh guna lagi. Dan kemudian tuan, dengan dosa kita pula, dosa kita yang banyak hari-hari ni pun Allah akan ampun, tuan. Di antaranya adalah nikmat sedih yang dengannya kita bergerak. Maka kita harus jaga kenikmatan ini. Dengan apa? Dengan beribadah. Di antaranya dengan melaksanakan salat duha, dengan kita berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Juga kita menjaga kenikmatan tersebut dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Jangan kita bermalas-malasan yang nanti akan merusak seluruh persendian tubuh kita. Kita jaga diri kita ni, sendi ni jagalah kesihatan kita. Jadi macam mana, tuan? Kita semayang duha, tuan. Boleh buat 2 rakaat. Berapa rakaat Nabi buat? Aisyah ditanya oleh sahabat, selalunya Nabi aku lihat buat 4 rakaat duha. Kadang-kadang dia tambah bila dia suka. Jadi minimumnya 2 rakaat boleh buat dah. Jadi kalau kita tak ada apa hari tu, kita buat 4 rakaat. Hari yang rajin Ustaz, buat 6, buat 8 terpulang. Berapa banyak? Unlimited. Nabi tak habaq pun maksimum berapa rakaat. Cuma dia kualiti semayang lah. Ni semayang sampai 20 rakaat, tu dia patuk-patuk ayam, cili caplin. Tak mau lah dia kena semayang bagi khusyuk. Tak banyak benar rakaat, tapi dia punya khusyuk itu, tuan. Kualiti semayang kita. Okey, ni tajuk apa tu hari tu, tuan. Kita ingat ni ulang kaji balik. Larangan menzalimi pemberian hadiah antara anak-anak. Ni tajuk minggu lepas kita tengok balik. Kalau kita ada anak-anak, kita zalim pada anak kita ni. Macam mana? Kita pilih kasih. Zalim tak ada anak kita. Anak sulung dapat lagu lain, anak bongsu lagu lain, anak tengah dapat lagu lain. Macam mana? Dalil dia, tuan, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Kena berlaku adil dan kena buat kebajikan, kena tolong, kena apa sebagainya, tuan. Surah yang ke-16 ayat 90.
Okey, apa dalilnya minggu lepas tuan? Dari sahabat An-Nu'man Al-Bashir bin Bashir. Beliau berkata, Nu'man ni sahabat Nabi dan ayah dia nama Bashir. Beliau berkata, ayahku Bashir memberikan suatu pemberian kepadaku. Ayah dia ni nama Bashir ni bagi kat Nu'man hadiah. Kemudian ibu dia, mak dia, Amrah bin Rawahah berkata, aku tidak reda sampai engkau menjadikan Rasul sebagai saksi atas pemberian ini. Pelik tuan. Kita heran ni. Ayah bagi hadiah kat anak. Oh baguslah ayah ni nak bagi hadiah kat anak. Teringat kat anak. Bukan teringat kat bini saja, teringat kat anak. Tapi isteri dia pula, si mak apa tu Nu'man ni, pelik sikit. Dia kata apa? Wahai Bashir, aku tak mau, tak reda bagi hadiah dekat anak ni, kat anak aku ni, sementara kau pergi jumpa Nabi dulu. Nabi bagi tak apa yang kau buat ni? Betul tak apa yang kau buat ni? Jadi maka ayahku pun pergi jumpa Nabi. Jadi masalah tu ayah dia pun pergi jumpa Nabi, tanya tentang masalah tu. Aku telah memberikan kepada anakku. Jumpa Nabi dicerita, wahai Rasulullah SAW, aku telah berikan kepada anak aku ni dari isteriku Amrah bin Rawahah. Jadi rupa-rupanya tuan-tuan, Nu'man betul Bashir ni dia ada banyak isteri. Nu'man ni anak kepada Amrah bin Rawahah ni. Dia bagi satu pemberian. Lalu isteriku meminta aku untuk jumpa engkau untuk jadi saksi. Boleh tak boleh? Nabi berkata, apakah engkau memberikan kepada anak-anak yang lain sebagaimana engkau bagi pada Nu'man ni? Yang kau bagi hadiah ke Nu'man ni, anak lain pun dapat juga tak? Nabi tanya. Mudah je. Kemudian apa kata Bashir? Tidak, aku tak bagi ke anak lain, Nu'man ni saja dapat. Itu maksudnya. Nabi berkata, bertakwalah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Takwalah engkau kepada Allah. Dan bersikap adillah kepada anak-anakmu. Nampak tuan? Jadi kena adil pada anak-anak kamu. Maka ayahku pun balik dan mengambil kembali pemberian yang telah diberikan. Jadi ayah dia ni pun ambil balik hadiah yang diberi pada dia tadi. Nampak tuan? Cantik cerita ni. Nampak kata tuan, setiap hadiah pada anak-anak ni pun kena adil. Itu pertama. Cerita kedua pula, dia punya kebaikan dia, isteri dia ni ataupun mak dia ni pergi tanya Nabi. Kalau ikut tuan, sebab apa? Dia ni mungkin isteri yang ada 2-3 isteri kan. Kalau ikut, baguslah ya. Laki aku sayang anak aku. Anak bini tu tak payah sayang. Anak aku dia sayang. Kita kata lagu tu. Kan? Sebab apa? Ambil peluang. Dia agama bukan tuan. Agama dia tengok. Dia punya keadilan tadi. Kalau tengok laki aku ni nak gelong lah ni, lebih pada anak aku pula, anak orang lain tak dapat. Sedangkan bin dia juga. Nampak tuan? Cantiknya Islam. Kalau kita tahu agama tuan, kita akan berlaku adil tuan. Bahkan isteri pun dia peringat kat laki dia. Tak betul ni. Pergi jumpa Nabi tanya. Nabi pun tanya, hang bagi hadiah kat anak orang lain tak? Tak bagi kat anak yang lain. Anak ni saja. Jadi tak adil. Jadi kena bagi adil. Kalau kita ada anak tuan, nak bagi hadiah, bagi semua dapat. Jadi tuan bagi timbang antara. Jadi sama adil. Ustaz, saya ada 5 anak tapi hadiah ada 4. Tunggu Ustaz. Bagi cukup 5 dulu baru bagi tuan. Kalau nak bagi. Kalau tak ada, jangan bagi semua. Senang. Selesai. Ni dah gagah bagi kat sulung, kat tengah tak bagi, kat lah bagi. Gitu jadi kalang kabut keluarga tu. Dan kan ayah tu bagus, niat nak bagi hadiah, tapi bila jadi tak adil, dia akan jadi bergaduh pula keluarga tuan. Ini dalil yang besar kata, kalau bagi kepada hadiah anak-anak, bagi semua tu adil. Adil macam mana? Timbang tara lah. Kalau adik tu sekolah rendah, baju dia size S lah. Abang sekolah menengah, size L, bagilah baju size L. Dok adil semua ni, semua pakai baju SL, baru sama size. Tu bukan adil. Tu tak betul. Kata dia timbang tara. Adil ni meletakkan pada tempat dia. Tu je adil ni tuan. Okey, kita pergi yang kedua tuan. Dosa pertama di langit dan di bumi. Apakah dosa yang pertama berlaku di langit dan di bumi tuan? Tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu kata para ulama nggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali orang kita ni adalah dosa, tak apa Allah ampun. Ya Allah ampun kalau kita minta ampun, tapi kalau kita duduk tagak-tagak, tunggu Ustaz, nantilah. Ada, kena minta taubat betul-betul.
Taubat nasuha kan. Dosa besar kena taubat nasuha. Kalau dosa kering, dosa kecil ni iya, dengan wudu, dengan semayang kita pun Allah akan buang dosa tu sikit demi sikit. Tapi kalau dosa besar, dia tak lain kena minta ampun kepada Allah tuan. Kenapa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Hasad ni benda dosa yang pertama berlaku di langit dan dosa yang pertama berlaku di bumi. Apa bukti dia tuan? Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam, padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Apa perkara yang berlaku utama? Hasad ni iblis ni didengki kan. Allah kata, wahai iblis, sujud pada Adam. Bukan sujud tu sebagai Adam tu Tuhan, tak, sujud hormat, sujud. Tapi aku tak mau sujud ke Adam. Sebab apa? Siapa cipta dulu? Aku, iblis. Aku pula daripada apa? Daripada api. Adam daripada tanah. Nampak tuan? Jadi iri hati hasad tu berlaku dekat langit dah tuan-tuan. Dosa yang pertama. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan. Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Dia angkuh. Sebab apa? Dia buat pada api, Adam daripada tanah. Lekeh dia kata. Dia dicipta dulu, Adam ni mai kemudian. Mana mungkin aku nak pergi tunduk dekat Adam ni. Itu iblis kata tuan. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah ya. Kastanya lebih tinggi. Karena dorongan hasad. Sebab hasad ni dah berlaku dah tuan. Sebenarnya iblis dah buat dah di atas langit tuan. Itu dosa yang pertama kali kamu di langit. Yang kedua di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Allah bagi tuan, apa tu Qabil dan Nabi Habil ni dua adik-beradik yang Allah bagi mereka untuk korban. Tiba-tiba dua-dua korban ni Allah terima siapa? Korban Habil. Qabil tak terima, dia marah, dia dia hasad, dia dengki, dia bunuh Habil tuan. Sebab apa? Korban dia tak diterima. Allah terima korban Habil tuan. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Inilah dosa yang pertama sekali berlaku di bumi. Yang mana? Punca dia apa? Hasad, dengki, tak puas hati. Jadi itu yang berlaku. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain, bingung dia. Karena dia nggak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung sing tukaran, sampai akhirnya salah satunya
mati, lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Bila dia bunuh saja saudara dia ni, dia tak tahu nak simpan jenazah macam mana. Sebab apa? Daripada antara ciptaan yang awal, Nabi Adam, Hawa, kemudian mereka ni antara anak yang awal ni, kemudian nak simpan jenazah, nak buat macam mana ni? Nak bakar ke, nak biang ke, nak kambing ke apa ke? Tak tahu lagi. Ya Allah bagi 2 ekor burung depan dia, dia bergaduh, mati seekor. Si burung yang seekor lagi ni, dia apa? Ditanam kawan dia kan. Jadi dia tahu, oh benar kalau manusia ni kalau mati kena tanam kan. Itu sebab belajar daripada benda yang tak tahu. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Ni bukti kata kalau kita orang pertama buat jahat, ada orang ikut, dosa kita tu, dosa orang buat jahat tu akan beranak main kat kita tuan. 5 orang buat jahat, kita yang mula. 5 tadi dosa mereka buat jahat tapi saling kat kita. Bayangkan tuan. Jadi dosa pembunuhan yang berlaku kat muka bumi ni daripada dulu sampai lah ni, jadi Qabil ni dapat saham dosa akhirat. Nauzubillah tuan. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang menyuntui pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad. Jadi hasad ni kena buang dari kita. Dengki ke orang. Oh dia ni boleh pula dah. Nampak kita sabar kan, rezeki masing-masing. Kau ni mungkin dia dapat, esok pun kita pula. Rezeki kita pun ada, tapi mungkin cepat lambat. Ni dok, dia tu boleh lah, dia dapat benda tu apa. Ni anak dia ni, dia orang lagu ni, adik-beradik lagu tu. Wah nampak, dia mula kan. Sebab apa? Hasad kan. Sepatutnya alhamdulillah dapat rezeki dia, seronok tengok rezeki orang. Mudah-mudahan lepas ni aku pun dapat juga. Aku tu doa. Ni dok, kita nampak orang ni dengki, padan lagu tu lah, boleh lah, itu semua hasad kan. Sepatutnya mendoakan dia. Bila doa orang kan, kita doakan kita balik. Dia cerminan pada kita balik. Okey, tajuk kita hari ni, pemberian larangan menarik kembali. Tadi bagi ke anak tak adil. Ni yang ni pula bagi pula, tak kira lah anak ke siapa-siapa ke, tiba-tiba ambil balik pula. Macam mana? Telah bercerita kepada kami Ismail, telah bercerita kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari bapaknya. Aku mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku memberi seseorang kuda. Umar ni bagi kuda dekat seseorang yang mana untuk digunakan di jalan Allah, untuk fisabilillah, untuk perang sebagainya, untuk jalan Allah. Kemudian orang itu dah dia bagi dekat orang ni pula pergi jual pula kuda tadi, atau dia tak ambil manfaat sebagaimana sepatutnya. Yang orang bagi kat kita ni kita guna baik lah, dia orang bagi. Tapi apa yang berlaku, Umar bagi kat seorang lelaki ni kan, kuda untuk jalan fisabilillah, dia tak guna kuda tu dengan betul, bahkan dia jual pula kuda tu. Kemudian apa yang berlaku, kemudian aku berniat membelinya balik. Jadi aku ni nak ambil balik, tapi aku nak ambil pun bukan aku nak ambil free aku tu. Dah tadi aku bagi, aku nak beli, bagi duit kat dia. Sayang tengok kuda tadi, dia nak beli balik kuda tadi. Dan aku kira dia akan menjualnya dengan murah. Dah aku yang bagi kat dia free, aku nak beli balik, jual murah kot, dia kata. Lalu aku bertanyakan kepada SAW. Jadi dia tanya kepada Nabi. Maka beliau bersabda, Nabi pun menjawab, jangan kamu membelinya sekalipun orang itu menjualnya dengan 1 dirham. Jangan beli walaupun orang ni jual dengan harga RM10, RM1. Kuda takkan nak jual RM1 kan. Nama kuda pun komen-komen RM5,000, RM10,000. Nilai kuda lah zaman lah ni. Kalau dijual RM1 pun jangan beli, Nabi kata tuan. Sebab apa? Kerana orang yang mengambil kembali hibahnya, hadiah dia, pemberiannya, seperti anjing menjilat kembali ludahnya. Tu dia tuan. Teruk tak teruk, hina tak hina. Kita bagi ke orang, kita ambil balik, buruk siku tuan. Kalau ustaz bukan ambil balik, kita beli balik ustaz. Kita pun bagi kat dia, betul lah dia dapat bagi free. Tiba sayang tengok kan, dia tak guna pun, kita beli balik. Jangan tuan. Sebab apa? Awal dah bagi dah.
BP kat dia nak guna lagu mana, itu hak dia, harta dia dah. Tiba-tiba kita ralat tengok ni. Jangan kan. Sebab apa? Benda itu menyebabkan apa? Kita macam mana anjing ludah ayat liak dia dijilat balik kan. Dah lah anjing kan. Anjing ni bukan kita ni, hina lah bahasa kita ni. Kan? Kemudian apa tu dah ludah dia dijilat balik pula. Kotor, sangat kotor. Jadi perbuatan kita kalau kita bagi ke orang, kita pergi ambil balik. Jangan buat kan. Itu seperti anjing jilat balik ludah dia. Hadis Bukhari umpama yang Nabi kata. Dalil kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang muntah kemudian menjilat kembali. Nampak orang yang bagi ke orang, dia tarik balik pemberian orang apa dia bagi. Dia dah bagi dia elok, tak apa hati aku, ambil balik. Jangan tuan. Kalau buat lagu tu macam mana anjing ludah muntah dia jilat balik. Ini kotor. Dah lah benda tu najis. Jadi dia jilat, dia makan balik. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain sebut lagi, tidak pantas bagi kami mempunyai sifat yang buruk. Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang kembali muntahnya. Nampak ibarat dia. Dalam riwayat lain sebut lagi, orang yang menarik kembali hadiahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahnya. Bagi pun dia, hadiah pun dia, sama benda tu. Dalam riwayat berikutnya, perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya, sedekah pun sama juga, seperti anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahnya dan makannya. Hadiah ke, bagi benda apa ke, sedekah ke, jadi benda yang kita bagi ke orang ni tak kira lah apa benda pun, tiba-tiba kita ambil balik seperti anjing jilat balik muntah dia, seperti apa tu, semua disebut sebagai anjing menjilat balik muntah dan memakan dia. Kotor tuan. Perbuatan ni kita kena elakkan. Dari Am bin Shu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, yakni Abdullah bin Am, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, perumpamaan orang yang meminta kembali apa yang telah ia berikan apabila seperti anjing yang muntah kemudian memakannya kembali. Dah muntah tadi, kita jilat, ni makan pula kan. Apabila seorang pemberi meminta kembali pemberiannya, maka hendaklah diperiksa dan diteliti apa yang ia minta kembali itu, lalu diberikan kepadanya. Tengok balik kan, cerita dia dah bagi, pergi kat dia nak buat apa pun, itu hak dia. Dia sayang ustaz, tengok dia ni, dah lah kita bagi benda kita sayang. Sebab Nabi kata, nak bagi ke orang ni, bagi benda yang kita sayang. Tiba-tiba dia boleh buat tak tahu, boleh biar lagu tu. Kalau saya disayang, nak kena ambil balik ni, tapi nak ambil balik tak teramuk, kita beli lah kot. Contoh, jangan kan. Dah bagi, dia pergi kat dia. Nak buat macam mana, itu hak dia. Kalau tuan ambil balik, itu dah nama buruk siku satu. Satu lagi, apa tu, tak adil dah bagi ambil balik. Kalau kita beli pula, nampak macam adil dah, kita bayar. Itu jadi macam anjing jilat balik. Dia punya muntah dia tuan. Kandungan bab macam mana? Tidak halal bagi seorang meminta kembali pemberian atau sedekahnya. Bagi hadiah, bagi sedekah, jadi tak halal. Dan hadis ini secara jelasnya mengharamkannya. Tak boleh. Kerasnya pengharaman dapat dilihat daripada beberapa sisi. Pertama, penyerupaan orang yang meminta kembali pemberiannya seperti anjing. Nampak tuan, umpama anjing pun dah teruk dah. Kedua pula, penyerupaan hadiah yang diminta kembali dengan muntah. Tadi anjing kita ni, kedua yang kita bagi tu muntah pula. Kotor dah tuan. Ketiga pula, orang yang meminta kembali pemberiannya adalah contoh buruk. Tu buruk siku tu. Dah bagi, ambil balik. Jadi jangan kita buat benda ni tuan. Jadi cerita dia tuan, dah bagi, clear. Itu hak dia. Nak guna ke tak guna, itu hak dia. Cuma kita sayang tak sayang, tu ujian tuan. Macam kita ni, ustaz macam mana ustaz, kukul aja berlaku. Saya dulu ni ada kereta, contohlah. Tengok dia ni, tak ada kereta, susah nak ramai, kita membagi kereta kat dia. Ustaz, start naik pun kereta tu. Nak beli balik kereta tu, sayang ni. Boleh tak? Sama isu ni. Kita dah bagi dah kereta kat dia, tiba-tiba dia tak naik. Kita nak beli balik kereta tu. Kalau tu buat lagu tu, termasuk kita bagi ke orang, kita ambil balik hadiah tadi. Bahasa kasar dah, kita macam anjing, kereta tadi macam muntah, pergi jilat balik pula. Jangan tuan. Ustaz macam mana pula ni? Saya bagi dekat ayah dia kereta.
Lepas tu dah habis apa semua, dia naik rumah. Lepas tu dia pun meninggal ayah dia tu. Boleh hantar ke anak ni, faraid ke anak lah contoh. Lepas tu anak ni pula pergi jual kereta tu. Jadi kalau tak ada orang beli, saya pula nak beli kereta tu macam mana pula? Kalau kes lagu tu, saya tak lain pula. Sebab kita pergi ke ayah dia untuk guna. Dia dah guna dah. 4-5 dah meninggal ayah dia pun. Kereta tu pula, dia ada lagi. Lepas tu anak ni pun nak jual lah. Tak naik kereta. Kereta ni kita lama dulu ni. Panggil nak ambil balik. Tu isu lain pula. Sebab tadi kita pergi ke ayah dia guna semua, dia dah meninggal. Jadi kalau dia nak jual pula kereta tu, tu isu lain. Boleh dia ambil lambang kereta. Lembak tu lah. Panjang cerita lah kita dah. Nampak kata kalau kita kalau kita bagi benda tu, tak boleh ambil balik dah. Selesai masalah. Dan Allah Alam tuan. Ada soalan tanya tuan untuk tajuk kita hari ni berkaitan dengan pemberian. Apa saja beri ke orang jangan ambil balik. Kalau ambil balik jadi macam buruk siku bahasa kita. Tapi Nabi Ahmad tadi macam anjing, dia jilat balik muntah dia, ada makan balik. Nampak kata kotak ni kita ambil balik pemberian. Allah bukan ambil balik ustaz, pergi beli balik, bagi hadiah, bagi duit tambah lagi. Tak, jangan tuan. Sebab benda ni Nabi larang, itu ujian tuan. Wallahu alam untuk tajuk ni, tuan-tuan nak tanya. InsyaAllah dalam minggu depan kita akan sambung tajuk baru berkaitan dengan bab lain pula lah, tentang pemberian yang ketiga tuan. Kenapa saya mau tiru dekat ni tuan? Ada tuan nak tanya? Terang insyaAllah. Saya mau tiru. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.